Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anil waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zamri bin Basir selaku perantara majlis pada pagi ini. Khususnya yang saya hormati pengarah, para pegawai kanan, seluruh warga rakan-rakan seperjuangan, khusus di pembangunan program adab dan nilai ataupun ADNI, dan juga pimpinan bahagian pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia BPI KPM, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, seluruh para pelayar, tak dikiralah daripada mana saja datangnya. Dari utara didoakan moga sejahtera, dari timur didoakan terus makmur, dari barat didoakan mendapat berkat, dari selatan didoakan mendapat keampunan. Moga-moga pertemuan ini memberi manfaat kepada kita semua. Pertamanya, saya merasa begitu tersanjung dapat menyampaikan syarahan di hadapan warga bahagian pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama, saya menginsafi kedudukan saya bagaikan anak yang masih belum khatam ilmu pengajian. Ibarat kail panjang sejengkal, ibarat kain pendek sehasta. Sekadar busuk di tepi gunung, sekadar rehal menjunjung kitab. Pak kata adat, balak baru balak muda, nak dibuat tiang tidak berteras, nak dibakar pun tidak berbara. Tapi setakat segopong air, sekoli air, bolehlah sikit-sikit. Justru saya terlebih dahulu mohon maaf, andai kata huraiannya nanti kurang arif, susun kata kurang bijak, ataupun bahasanya kurang sempurna, dan kalaupun adalah sepatah dua kalam, sebaris dua ayat yang boleh dijadikan ilmu, hakikatnya tuan-tuan sekalianlah, guru-guru dan juga pendeta yang lebih arif lagi bijaksana. Saudara, bersempena dengan Majlis Bicara Wahyu KPM siri yang kedua tahun 2021 ini, saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk, iaitu solatku, kualiti hidupku. Saudara, orang Islam dengan solat ini tidak dapat dipisahkan atas banyak sebab. Seperti yang kita tahu, solat ini tak mampu pun kena buat. Walau musim pandemik ke, musim perang dunia keempat ke, dia tetap kena buat. Tidak seperti ibadat-ibadat lain, sebagai contoh puasa, haji. Itu semua dilakukan atas kemampuan. Andai kata ada kekangan, sakit, musafir dan sebagainya, maka adalah kelonggaran. Tetapi tidak solat. Semayang ni kalau tak mampu buat ramai-ramai, buat seorang. Mendulang pahala di rumah sepanjang pandemik tahun lepas misalnya. Kalau kita tak mampu nak lakukan berdiri, boleh duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak boleh baring, mengiring. Tak boleh mengiring, menerap. Tak boleh menerap, pakai isyarat. Tangan misalnya, tangan pun tak boleh pakai leher. Leher tak boleh pakai mata. Mata tak boleh pakai hati. Kalau hati pun tak boleh, panggil je lah orang datang, semayang je lah kita. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya tidak ada kompromi semayang ini. Tak dibenarkan datang ke masjid, datang ke semayang di rumah, tetap kena buat juga. Semayang tak boleh rapat, direnggangkan. Tetapi semayang tetap dilaksanakan. Apa sebab? Kerana solat adalah induk bagi segala amal ibadah dan amal soleh. Tanpa ibadah solat, segala kebaikan yang manusia lakukan tidak ada harga di sisi Allah.
Sebab itu kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi berpesan, Ra'sul amril islamu wa amuduhu as-salatu. Inti pokok segala perkara dalam agama Islam ini dan juga tiangnya adalah semayang. Ya, kalau istilah nak mudah faham ni, mungkin generasi baru tak berapa nak faham. Zaman kita ambil SPM dulu, kita wajib kena kredit bahasa Melayu. Setakat lulus tak jadi, dapat cangkul tak boleh. Walaupun subjek lain dapat 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, tapi bahasa Melayu dapat 7 contohnya. Jadi student ni dia tak boleh kerja kerjaan, dia tak boleh masuk universiti, walaupun subjek lain dia excellent, sebab bahasa Melayunya tidak kredit. Maka mereka terpaksa menduduki satu lagi peperiksaan. Zaman dulu kita panggil kertas Julai paper. Kena ambil kertas Julai untuk nak mengulang subjek bahasa Melayu saja. Maka itulah kedudukan solat. Walaupun dia seorang filantropis, sedekah, buat masjid, macam-macam, pergi haji, setahun 3 kali pergi Mekah, tak campur setahun, 50 orang dihantar buat umrah. Banyak amalan, tapi tak semayang. Maka dia tak ada foundation untuk nak menopang segala kebaikan dia. Sebab itu orang sering memberikan satu analogi, kalaulah umpamanya satu rumah, solat itu adalah tiangnya, puasa adalah dindingnya, zakat adalah atapnya. Maka orang yang buat rumah ada dinding tapi tak ada tiang, nescaya rumah itu akan roboh. Kalau orang itu rumahnya ada tiang saja, dia sembahyang kuat tapi dia tidak puasa, tak ada dinding, maka itu bukan rumah, orang panggil rumah beruk saja, rumah tak berdinding ini. Saudara-saudari sekalian, sebab itu sembahyang tidak ada kompromi, kerana ianya adalah perkara asas dalam agama, wajib. Yang kedua, solat juga adalah rukun Islam yang merupakan antara ibadah tertua di dunia. Seperti mana kita tahu, sembahyang adalah antara 3 ibadah yang paling tua di dunia, selain daripada pertama, ibadat korban. Yang ini Allah sebut di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Dan yang kedua, ibadat puasa. Yang ini Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Mungkin ada yang bertanya, macam mana pula sembahyang boleh jadi ibadah paling tua di dunia ataupun antara ibadat paling tua? Bukankah dia diterima semasa Isra wal Mi'raj, artinya baru tahun 10 kenabian? Dijawab oleh para ulama, antaranya dalam kitab Hasyiatul Barmawi, li'anna sabiqata lam yakun fi salatihim ruku'un. Umat-umat terdahulu, sebagai contoh zaman Nabi Ismail alaihissalam, mereka juga sembahyang. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Ismail menyuruh ahli-ahli keluarganya sembahyang dan menunaikan zakat, dan dia sangat diredai oleh Tuhannya. Surah Maryam ayat 55. Begitu juga pelaksanaan salat oleh Nabi Isa misalnya, dan juga kaumnya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang berkat di mana saja aku berada, dan Allah perintahkan aku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Surah Maryam ayat 31. Artinya, kata ulama, kalau Nabi Ismail, Nabi Isa sembahyang, ini erti ni ibadat ni sudah lama sekali. Tapi apa bezanya pasca Isra Mi'raj? Kata dalam kitab Hasyiatul Barmawi, sabiqata lam yakun fi salatihim ruku'an. Umat dulu mereka sembahyang tidak ada rukuk. Maka perintah untuk rukuk hanya berlaku selepas daripada Isra wal Mi'raj. Sebagaimana riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, awwala salatin raka'na fiha al-usru faqultu ya Rasulullah ma hadha? Salat pertama kami rukuk adalah sembahyang asar, sehingga kami tanya pada Nabi, ni apa halnya ya Rasul? Maka dia jawab, bihaza umirtu, beginilah aku diperintahkan semalam. Ini hadis riwayat Bazzar dan juga At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, sembahyang ini begitu penting sekali kedudukannya adalah kerana ianya adalah perintah yang diterima secara direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tak perlu saya huraikan. Bagi warga PPI ini sudah maklum hadis-hadis dan kisah tentang permulaan sejarah sembahyang 50 waktu ditukar sampailah tinggal 5 waktu.
Kita tidak fokuskan kepada hal-hal itu. Yang kita nak fokuskan adalah isunya berkenaan tentang hari ini orang solat, tetapi solat ini pertama dia mengabaikan. Ada hari dia semayang, ada hari dia tak semayang, itu masalah. Ini isu yang pertama. Sememangnya orang meninggalkan solat ini bukan dia tidak semayang langsung, tetapi sekadar melepaskan kewajipan. Maka soal melepaskan kewajipan inilah yang menjadikan dia ini tidak ada kualiti. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 satu amaran kepada orang-orang yang semayang itu tidak ada kualiti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, kata Allah, bagi orang-orang yang semayang lil musallin. Kejut semua orang yang rajin semayang. Apasal kami orang semayang pula kena ugut, kena marah dengan Allah Ta'ala? Bukan semua. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang tidak sempurna semayangnya atau lalai daripada menyempurnakan semayangnya. Ini dalam bahasa mudah tidak ada kualiti. Pertama Allah Ta'ala sebut perkataan wail. Wail ini dalam Quran overall disebut sebanyak 27 kali. Dan surah yang paling banyak perkataan wail adalah surah Al-Mursalat. Ini sampai 10 kali penggunaan wail. Apa sebab? Ini lain tahunlah kita cerita Mursalat ini special. Apa makna wail ini? Dalam bentuk maksudnya semuanya benda yang tak baik. Ada masa wail ini maksudnya azab. Dan ini disebut oleh Allah sebanyak 5 kali dalam Quran. Ada masa wail ini maknanya satu bentuk doa keburukan. Ini disebut sebanyak 4 kali dalam Quran. Ada masa wail ini maksudnya kesedihan. Yang ini disebutkan 3 kali dalam Quran. Ada masa wail ini disebut sebagai benda-benda yang keji. Ini ada disebut 2 kali dalam Quran. Tetapi antara yang banyak juga disebutkan wail ini adalah sejenis daripada neraka. Ini Allah sebut sebanyak 3 kali. Maka dalam konteks surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 ini, ulama mengatakan yang Allah Ta'ala masukkan di sini adalah neraka. Bayangkanlah untuk orang yang tidak sempurna solatnya atau solatnya itu tidak ada kualiti, maka disediakan untuk mereka satu tempat di neraka namanya wail. Para ulama tafsir mengatakan bahawa dalam neraka Jahanam terdapat satu wadi ataupun satu lembah yang mana di dalamnya terdapat ular-ular bersaiz besar. Dan ada yang mengatakan besarnya itu besar tengkuk unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Kerja ularnya tidak ada kerja lain melainkan dia akan patuh kepada orang-orang yang solatnya tidak kualiti. Ular ni dia punya bisa akan menyebabkan kalau dia patuh, dia akan menggelegak di dalam badan seseorang itu selama 70 tahun sehingga akan luruh segala daging pada badan mereka. Kemudian tubuh mereka akan kembali sempurna dan dipatuk lagi. Begitulah seterusnya sampai masa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebahagian daripada pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama tafsir. Ini tuan-tuan nak percaya tak percaya tak ada masalah. Ini pandangan daripada para ulama tafsir berdasarkan pengkajian mereka. Cuma yang kita nak fokuskan adalah apakah yang dimasukkan sebagai sahun itu, sebagai sebahagian daripada kita punya indikator nak mengukur kualiti solat. Para ulama menerangkan sahun ataupun lalai di dalam ayat ini mencakupi 3 bentuk perbuatan. Pertama, orang yang menunda-nunda semayang dan dia hanya mengerjakan semayang itu ketika waktu semayang sudah hampir nak habis. Ini masalah. Ada orang dia tunda semayang. Kalau semayang asar, kadang dia solat pukul 7 petang misalnya. Dah dekat sangat dengan waktu maghrib. Ataupun dia menunda semayang zuhur sampai pukul 4 petang misalnya. Macam semayang subuh, kita tak panggil tunda. Sebab semayang subuh ni dia tak sedar. Tak bangun. Tidur. Keturunan bangun pukul 10. Memang dia payah bangun.
Tapi kalau menunda ni dalam keadaan sedar. Contoh kita tengah hari ni sembahyang Jumaat. Sedangkan di Putrajaya dan beberapa kawasan dah pun pengehadan aktiviti ni telah pun dilonggarkan sedikit. Sebab kita dah lama tak sembahyang Jumaat, agak ada biasa bersantai-santai, bersenang-senang, maka pukul 12.30 masih duduk di pejabat lagi. Lepas pukul 1 baru terhege-hege. Kemudian bila pergi-pergi tengok jam parking, tak boleh masuk dan sebagainya lagi. Akhirnya terlepas kita sembahyang kerana kita menunda-nunda. Ini yang dimasukkan sebagai sahur. Sedangkan para ulama salafus salih, mereka kalau dalam bab sembahyang ini, tunda tu memang tak benar lah. Bahkan dia punya preparation call time dia sangat awal. Kata Sufyan bin Uyainah dalam kitab At-Tafsirah, janganlah engkau menjadi seperti hamba yang belagak sombong, yang mana engkau hanya datang ke masjid apabila dipanggil saja. Jadilah engkau seorang yang datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Kita kalau sekarang masuk masjid ataupun pergi masjid selepas azan tu rasa macam tok lebay dah, rasa masuk surga sangat dah kita. Tak, bagi salafus salih, kalau kita pergi masjid lepas azan itu sombong. Itu pun bagus, tapi dia gelarkan sebagai sombong. Sebab itu selama 40 tahun Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in level senior, dia akan datang ke masjid awal sebelum azan berkumandang. 40 tahun diamalkan. Ini ada direkodkan dalam kitab Tabaqat Hanabilah dan juga Hilatul Awliya. 40 tahun amalan dia, belum azan dia dah sampai dulu. Sebab itu jangan ditunda-tunda waktu sembahyang. Sebab kita akan masuk sebagai golongan orang yang solatnya itu sahun, solatnya tidak ada kualiti. Yang kedua adalah orang yang sahun ini, orang yang mengerjakan solat tanpa memberi perhatian kepada hukum hakam, syarat-syarat, rukun-rukunnya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Sebab itu, bagi kita warga pendidikan, ini yang mesti menjadi satu peringatan kepada kita. Untuk kita sentiasa mendidik masyarakat lagi dan 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 lagi sampai kita tak ada lagi. Tujuan kita adalah nak memastikan masyarakat kita solat dengan memahami segala syarat dan rukun. Dan itu bukan tanggungjawab kita. Kita sebagai warga pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, yang dimaksudkan sebagai sahun ini adalah orang yang mengerjakan sembahyang tanpa disertai dengan kekhusyukan. Dan juga dia tidak merenungi makna di dalam solatnya itu. Sama juga macam yang kedua tadi. Artinya isu tidak faham terhadap apa yang dilakukan. Sebab itu kadang-kadang kita menengok ada orang, dia punya sembahyang boleh nampak tidak khusyuknya itu. Ataupun kadang-kadang pelakuan dia menyebabkan orang lain jadi tidak khusyuk. Pun masalah juga. Macam sekarang kita tengok ada orang, dia bila sembahyang di masjid, agak dia tak menjaga adab-adab sembahyang berjemaah. Daripada rakaat pertama sampailah rakaat ketiga sembahyang maghrib, dia batuk tak berhenti-henti. Mungkin ada orang kata batuk tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Memang, tapi kalau mengganggu kekhusyukan, apatah lagi ulil amri memberikan satu ketetapan, sekiranya bergejala, tak payahlah datang ke masjid. Antara gejalanya sekarang ini adalah batuk yang berterusan. Orang bukan takut ke virus itu. Awak mengganggu kekhusyukan orang. Daripada rakaat pertama dia punya batuk, ya Allah, ni sakit TB ke COVID-19? Kita pun tak tahulah apa sebab dia batuk. Allah. Tak kira hak bersin tiap rakaat lagi. Acung. Tak kira hak orang sendawa daripada rakaat pertama sampai rakaat kedua. Teman-teman puasa sunat. Cuba timbangkan bagaimanakah kekhusyukan jemaah yang lain. Sedangkan orang yang sembahyang tidak khusyuk itu
boleh menyebabkan solatnya itu tidak ada harga pada pandangan Allah. Sebab itu kita kena saling bertolong bantu. Itu sebab saudara, pernah di zaman Nabi dulu satu orang sahabat nama Osman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, saya ni bila semayang semakin lama semakin tak khusyuk ya Rasulullah. Apa sebab? Tak tahu. Bila semayang kadang-kadang galik menengok orang. Ada masa semayang ni saya lupa rakaat. Ada masa saya semayang ni Fatihah pun saya jadi keliru. Macam mana ni ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi, "Zaka syaitan yuqalu lahu khanzabun. Fa'idha ahsastahu fata'awaz billah minhu watfil ala yasarika thalatha." Maka kata Nabi, itulah dia syaitan. Yang mana syaitan itu kerjanya mengganggu kamu semayang dan namanya adalah khanzab. Kalau engkau merasa engkau sedang digoda oleh syaitan itu, maka mintalah perlindungan daripada Allah dan berludahlah ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata Osman bin Abu Al-As, saya pun mengamalkan apa yang Nabi ajarkan dan ternyata gangguan-gangguan itu hilang daripada saya. Ini bererti ada faktor-faktor luaran yang boleh menyebabkan semayang kita ini jadi tidak berkualiti dan tidak khusyuk, iaitu gangguan daripada suasana sekeliling. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, sering kita sebutkan bahawa tidak dinafikan. Kadang-kadang semayang di masjid dengan semayang di rumah jauh lebih khusyuk di rumah. Itu kita tanggapi. Semayang di rumah lebih berkualiti berbanding dengan semayang di masjid. Apa sebab? Kita tahun lepas kita berada dalam PKP 1.0. Macam sekarang 26 bulan 3, segenap setahun yang lalu memang tengah kerang duduk di rumah tahun lepas. Ramadan tahun lalu, majoriti daripada kita semua jadi imam interim. Duduk semayang di rumah, ibadat di rumah. Kita dapat rasakan benar bahawa semayang di rumah ni lebih seronok. Kita dapat ikut sunnah yang sebenar, soft rapat, dapat bersalam dengan makmum. Kita ada kelazatan dan kenikmatan ibadah. Ada kenikmatan itu. Jadi bila kita nak ajak orang pergi ke masjid sekarang ini, selepas daripada musim pemulihan ini, memang ada sikit cabaran. Sebab orang merasakan semayang di rumah jauh lebih sedap, lebih berkualiti, lebih khusyuk kata mereka. Semayang di masjid tidak khusyuk. Sekarang nak pergi masjid, la ilaha illallah, lupa bawa telefon U-turn sebab nak kena scan. Nak nulis-nulis ni ada orang dia paranoid, geli nak pegang-pegang pen berkongsi ni. Begitu juga kalau kadang setengah masjid yang garang-garang AJK dengan relanya, dia suruh balik ya, tak bawa sejadah besar, bawa sejadah api kecil, suruh balik. Lupa bawa emas, balik. Jadi ada setengah orang dia memang menyampah pergi ke masjid. Banyak sangat dia punya do's and don't serabut kitanya. Dulu masjid ni menenangkan, sekarang masjid dia sakit kepala kalau dah pergi. Pakai emas, mayang dengan jarak macam tanam pokok getah, kata mereka lah. Jadi benda-benda nak keluar macam mengarap kambing petang-petang gitu. Ada orang yang memang tak suka. Jadi dia rasa dia tak khusyuk semayang di masjid. Kita katakan begini, memang kita akui semayang di masjid tidak khusyuk. Kadang kita semayang duduk sebelah makmum yang jenis baca Fatihah sama kuat dengan tu imam dia baca ke? Dalam hati engkau ni imam ke makmum kuat tu. Orang yang pencin tengok. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nak marah kadang orang tua. Kita jadi tak khusyuk. Tak campur kadang bila rukuk. Allahu Akbar. Tengok kiri kanan jemaah kaki masing-masing. Ya Allah. Dia punya kuku boleh kayuh perahu punya panjang. Siapa isterinya, siapa mak panjang betul kuku kaki dia. Jadi kita pun sebenarnya payah khusyuk. Tak campur muslimat. Kalau semayang ramai-ramai di belakang, ini telekung macam-macam warna ada. Dulu kita disiplin semua putih saja. Sekarang ni telekung lah macam pergi office, pink ada kot ni, bukan kata salah. Bila dah macam-macam rupa, lawa pula mengkana warna pink boleh beli ni, dia jadi gangguan. Ataupun kadang pakai telekung yang branded sikit. Wah, telekung sekian-sekian. Ini lambang cinta abadi. 188 harga ni. Dia mengganggu sebenarnya. Habis tu, kalau mengganggu,
Kenapa suruh pergi masjid juga Ustaz? Jawapannya sebab di masjid ini, walaupun ya kita katakan tidaklah begitu khusyuk berbanding di rumah, tetapi semayang di masjid ini barokah. Kita nak keberkatan. Tuan-tuan, musim pandemik ni, berkat mana banyak dah keberkatan telah ditarik oleh Allah. Tak ada dah. Kita musim pandemik ini, keberkatan hidup ini dah begitu payah sekali. Amalan-amalan simple yang mendatangkan barakah, kita dah banyak tak boleh buat. Bersalam, satu benda yang sangat berkat. Mana boleh buat lagi dah sekarang ni. Tukar buat penumbuk pun tak boleh juga rupanya. Tak boleh juga. Suasana semasa sekarang. Begitu juga sembahyang rapat. Itu ada barakah. Kita tak boleh buat lagi. Jadi banyak perkara barakah. Berkumpul, makan beramai-ramai. Barakah. Dan tak boleh buat lagi. Maka benda-benda barakah ini sekarang dah tak ada. Jadi mana yang ada, kita buatlah. Mana yang boleh buat, buat. Sementara boleh buat. Esok dah, kalau kau buat salah, itulah tak ada peluang lagi. Sebab itu datanglah ke masjid. Isunya sekarang balik kepada perbincangan sahun daripada segi melakukan solat dalam keadaan tidak khusyuk dan tidak merenungi makna. Bagaimanakah cara untuk kita nak menanganinya? Saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari pada pagi ini berkenaan salah satu daripada amalan para salafus salih dulu. Mereka enjoy dengan solat. Mereka sangat menikmati solat. Solat dia akan jadi nikmat dengan syarat khusyuk. Itu payah. Selagi kita tak khusyuk, kita tidak dapat enjoy the moment. Kita tidak dapat menikmati sembahyang. Sebab itu khusyuk ni mustahab. Maka jangan heran kenapakah Nabi SAW solatnya itu begitu luar biasa sekali. Sebagaimana kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, salah seorang pembantu kanan Nabi yang dikelarkan sebagai sahibu sirri Rasulullah. Kata Huzaifah Al-Yamani, sebagaimana dirakamkan dalam oleh Imam Hakim dan juga An-Nasa'i dalam Sunan Kubra, Nabi ada masa dia semayang sunat bersendirian, bacaannya itu luar biasa panjang sekali dan orang pun tak sanggup nak mengikut. Apa sebab? Rakaat yang pertama selepas Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Bukannya 10 ayat, bukan 5 ayat, bukan baca ayat kursi, tidak. Nabi baca komplit 286 ayat. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan, ada 3 juzuk, 6,221 kalimat, 25,500 huruf. Nabi baca komplit sampailah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, sampai habis. Habis Al-Baqarah, kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk, lidah sambung lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Surah Ali Imran, Nabi baca komplit 200 ayat. Surah Ali Imran ada 2 juzuk. Situ saja sudah 5 juzuk satu rakaat. Kemudian Nabi sambung lagi, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Suratul Nisa, Nabi baca komplit 176 ayat, ada 3 juzuk juga dalam suratul Nisa. Ini berarti dalam satu rakaat Nabi boleh baca 662 ayat dalam rakaat pertama sahaja. Dalam satu rakaat pertama saja Nabi boleh semayang 662 ayat dalam rakaat pertama saja. Sebab itu kenapa ada orang boleh baca dalam semayang yang bacaan panjang-panjang? Sebab dia nikmat dalam semayang. Kenapa dia boleh rasa nikmat dalam semayang? Kerana dia khusyuk dalam semayang. Benda ini bukan tak boleh berlaku pada orang awam macam kita. Boleh. Boleh, dengan syarat kita ni adalah golongan pencinta Al-Quran. Jangan katalah kita ni pencinta Quran. Kalau Yasin hak 80 ayat lebih pun panas punggung lah kita nak menunggu ustaz tu habiskan baca tadi. Bukan pencinta Quran lah.
Orang pencinta Quran ini, mainan mereka boleh dengar Quran panjang dalam sembahyang. Kita ambil contoh dalam konteks dunia moden, kita begitu kagum dan kita menghormati para santri dan juga kiai-kiai di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di sebelah Jawa Timur sana. Mereka melakukan solat tarawih 23 rakaat 8 jam. Ulang balik. 23 rakaat 8 jam. Kita di Malaysia buat tarawih 20, pukul 9 lebih, pukul 10 suku dah habis dah. Buat 20, pukul 10 habis dah kita. Itu pun pukul 10 balik dah rasa macam ahli surga dah. Melintah jalan pada masjid ke kedai depan tu, kalau takdir kena langgar rasa mati syahid dah kita ni. Sebab baru lepas sembahyang 20 rakaat. Itu baru habis pukul 10 malam. Start pukul 8.30. Bayangkan geng-geng ni sembahyang 23 rakaat 8 jam. 8 jam. Luar biasa sekali. Ini yang cerita Jawa Timur ni jangan keliru dengan cerita di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan di Udanau di Blitar, itu sebelah Jawa Timur. Oh, itu pun pelik juga, 23 rakaat tapi 7 minit. Itu ada juga. Maknanya satu rakaat dia buat 18 saat. Fatihah lebih kurang dalam 5 hingga 8 second dia dah boleh habiskan. Kita yang paling laju dia pun 30 saat lebih kurang baca Fatihah. Jadi balik pada pesantren yang 8 jam buat tarawih. Apa sebab? Dia mula semayang pukul 7 malam lepas isyak dan tamat solat pukul 3 pagi. Kerana rakaat pertama sampai yang ke-20, imam akan membaca komplit 30 juzuk. Jadi pembahagiannya setiap rakaat, imam baca 1 sampai 2 juz dalam masa 24 minit atau setengah jam, dan dilakukan secara berurutan-urutan sampailah juz ke-30 pada akhir rakaat yang ke-20. Bila kita tengok videonya, Alhamdulillah dapat satu saf, dua saf. Dia tidak buat secara publik. Ini bukan masjid qaryah, tidak. Dia masjid institusi, buat di dalam kawasan yang terhad. Maknanya orang yang datang tu terdiri daripada santri-santri, orang yang belajar Quran, hafiz Quran, dan lecturer dia termasuklah juga orang-orang tempatan yang nak mengulang Quran. Dia ramai al-hafiz, dia nak mengulang. Kita di negara kita ni, kesian. Orang-orang hafiz Quran ni, dia tak ada tempat nak mengulang. Satu-satunya bidang ilmu yang kita tak boleh dapat dada, hafiz lah. Tuan-tuan kalau ada PhD, dapat tahun 80-an sekalipun, sampai hari ni boleh tepuk dada lagi. Anak ada PhD, Syekh, entah ada apa. Boleh tepuk dada lagi. Kita kalau ada master, ambil master dah lulus tahun 2000 sampai tahun 2021, boleh lagi dah ambil dada. Anak ada master, Syekh, entah ada apa. Boleh belakang. Tapi orang belajar hafiz, walaupun baru graduate minggu lepas, dia tak boleh tepuk dada. Saya hafiz. Sebab ilmu hafiz ni, ilmu yang kalau dia tak refresh akan hilang. Mana orang-orang yang nak hafiz Quran ni, mana dia nak mengulang balik dia punya hafalan? Tak ada tempat di tempat kita. Tempat kita imam kalau masjid, dia baca iza ja'a inna a'tayna. Baca panjang sikit. Terus makmum cebik bibir, terus tak datang. Kata semayang di rumah sajalah, kata mereka. Itu ada setengah tempat, dia memang kena buat panjang supaya nak bagi peluang bagi pencinta Quran. Orang yang nak baca berlama-lamaan di dalam semayang kita. Yang inilah saya gelarkan golongan ini, orang-orang yang enjoy the process. Dia kalau orang yang betul-betul peminat sejati, dia akan enjoy kepada proses. Dia nak utamakan the result. Tidak. Dia enjoy the process. Ada orang dalam kerja, dia suka result. Macam kita, warga Kementerian Pendidikan, biasanya begitulah. Apa kita buat, kita nak tahu result. Macam mana dia punya outputnya, apa penghasilannya. Tetapi bagi orang yang enjoy the process, dia akan sentiasa relax dalam menjalani kehidupan, sebab bagi dia enjoy dengan apa yang dia lakukan. Love what you do, do what you love. Macam contoh, orang yang minat dengan bola sepak. Orang kalau minat dengan bola sepak, tuan-tuan, menang, kalah, dia tak kisah. Janji kata dia, kita enjoy game,
Kita seronok, ramai-ramai, tengok orang main skill macam mana, silaturahim, itu yang lebih mustahak. Macam contohlah, katalah BPI KPM, kita buat pertandingan bola sepak, lawan misalnya dengan Real Madrid misalnya. Bagan Merdeka Islam, jemput Real Madrid, kita lawan bola. Dia pun datanglah ramai-ramai bermain di negara kita. BPI pun lawanlah. Dalam perlawanan tersebut, Real Madrid mengalahkan BPI KPM 16-0. 16-0. Tapi adakah kita yang kalah 16-0 rasa sedih? Tidak. Sebab bagi kita yang betul-betul suka dengan bola sepak, kalah 16-0 dengan pasukan sehebat Real Madrid, kita rasa okey. Sebab yang penting kita enjoy every moment ketika kita berlawan dengan mereka. Mungkin ada di kalangan ustaz-ustaz kita yang berjaya dalam perlawanan itu menggelecek Karim Benzema, berjaya menghayamkan Sergio Ramos, kapten dia main defense. Dia berjaya tewaskan Thibaut Courtois, dia ni keeper Real Madrid. Kita tendang, tonjok, kena tiang, tak gol. Aduh, tak gol. Kalau tak 16-1 dah hari tu. Sebab itu, walaupun dia tidak berjaya skor gol, dia dah tewaskan 3 pemain Real Madrid, bola kena tiang, dia tidak kecewa. Bahkan dia akan cerita sampai ke anak cucu dia nanti, Toki dulu pernah main bola lawan Real Madrid, Toki lawan, tenang, tak gol. Tapi adakah dia kecewa? Tak. Bahkan dia happy pula share dengan anak cucu dia. Inilah maknanya orang enjoy the process. Samalah orang semayang. Kalau dia enjoy dengan semayang dia tak ada masalah. Walaupun baca berapa ratus ayat sekalipun, dia enjoy kepada suasana. Dia seize the moment. Waktu itu dia tengah serapkan, dia sedang hayati dan dia menyatukan diri dengan suasana. Sebab itu ayolah kita nak dapatkan solat yang berkualiti, tak boleh tidak mesti mau khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Maka yang Allah pandang adalah sembahyang yang khusyuk. Begitu juga Allah Ta'ala berjanji, kalau mu susah, minta tolong dengan aku, tapi mu mesti khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong padaku, buat 2 perkara. Pertama, mu sabar. Kedua, mu semayang. Tapi benda-benda ni berat kecuali untuk orang yang khusyuk saja, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Justru saudara, kalau mau dapat solat yang berkualiti, solatku, kualiti hidupku, tak boleh tidak mesti khusyuk. Ulama mengatakan khusyuk bermakna as-sukun wa tazallul. Maknanya kita berdiam, kita tenang, kita tak ada teringatkan benda-benda lain. Lepas itu kalau secara jujur kita tanya, berapa solat yang kita dah buat setakat ni yang khusyuk? Solat subuh tadi, solat malam tadi, solat 2 hari lepas, solat minggu lepas, solat tahun lepas. Dan ingatlah bahawa sembahyang yang tak khusyuk itu sembahyang yang tidak berkualiti. Dia umpama tiang, tapi tiangnya rapuh. Kita kalau bab kualiti kerja, luar biasa sekali. Macam-macam laporan kena buat tiap-tiap hari. Dalam sistem itulah macam-macam short form, kita pun tak tahulah macam-macam nama. Kalau kementerian-kementerian ni masing-masing ada legacy masing-masing. Kena buat inilah, kena buat ini. Untuk kualiti kerja, kita sanggup bermati-matian. Dulu suruh buat 5F, buat seiri, seitong, tak apa-apalah yang Jepun aja. Sisir, sapu, susun, sepos, mula, sorok, bagai-bagai. Bagai nak gerak, kita buat. Sebab nak kualiti kerja. Suruh buat pula eksa, buat eksa bagai nak gerak. Suruh macam-macam lah kita nak dapatkan kualiti kerja. ISO tak ISO-nya. Tetapi kalau bab kualiti solat, kita tak berapa ambil cakna. Apa sebab? Kerana kita anggap asas sembahyang sudahlah, khusyuk ni kemudian ini masalah.
dalam Quran. 79 kali Allah sebut tentang semayang dalam 75 ayat. Khusyuk saja Allah ulang sebanyak 11 kali. Tapi saudara, ialah bukan senang nak khusyuk. Benda bukan senang. Jangankan kita orang awam yang cap ayam je kita ni semua. Bahkan sahabat-sahabat pun, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pun mengakui begitu susah untuk nak jadi seorang yang khusyuk. Pernah Nabi menawarkan kepada dia, wahai Ali, kalau kau berjaya khusyuk semayang nanti, aku akan beri hadiah serban hijau pada kau. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun bersungguh-sungguh semayang khusyuk, dan dia pun dapatlah semayang itu. Dah habis semayang, dia kata, ya Rasulullah, saya tadi dah semayang khusyuk lah, dah tak ingat kepada benda-benda lagi. Maka kata Nabi, bukankah awak tengah semayang tadi, awak teringat nak dapat serban hijau yang saya janjikan nak bagi tadi? Kata Sayyidina, ya tak ya juga. Dia pun rasa bersalah. Nabi latih dia, train lagi dan lagi. Akhirnya Sayyidina Ali berjaya sampai kepada makam khusyuk dalam semayang. Sampai satu peringkat, bila dia dah cukup latihan, dia ketika dalam satu peperangan, dia terkena panah. Dan ketika pasukan perubatan nak mencabut panahnya, dia boleh beritahu, tunggu saya semayang dulu. Masa saya semayang, awak cabut. Ternyata bila dia semayang, cabut panah, dia tak rasa sakit pun. Apa sebab? Dia dah berlatih. Daripada asalnya dia boleh payah juga nak khusyuk, tapi lama, dia dapat kepada khusyuk itu. Jadi bagaimanakah cara untuk kita khusyuk dan menikmati solat? Ini beberapa perkara yang boleh kita kongsikan pada penghujung pertemuan ini. Pertama, lakukanlah solat itu pertama semata-mata kerana Allah. Ini key point paling utama. Kalau kita lakukan ibadat bukan kerana Allah, itu memang payah betul. Kalau kita lakukan kerana manusia misalnya, jadi selama itulah ibadat ini begitu susah nak dapat harga di sisi Allah. Sebab ada orang memang dia semayang ini, dia memang semayang kerana manusia. Contohnya ada orang dia semayang kerana nak bodik bos misalnya. Ni contoh. Dia semayang sebab nak cari nama di kalangan masyarakat. Ada orang dia nak bodik pak mentua. Ni contoh-contoh sajalah. Orang macam ni, selama mana dia semayang dalam keadaan bukan kerana Allah, selama itulah dia tidak akan khusyuk dalam semayangnya. Sebab itu macam kita kalau tuan-tuan nak melakukan ibadah misalnya puasa dan sebagainya, itu niat memang susah untuk kita nak tentukan penjagaannya. Tapi semayang mesti kerana Allah. Mesti. Mungkin puasa, ada orang niatnya puasa itu kerana nak kurus, adalah benda-benda yang lain. Tapi puasa itu tidak, semayang itu tidak boleh. Dia mesti kerana Allah. Macam tuan-tuan yang mengikuti program Majlis Bicara Wahyu KPM Seri 2 ini, sepatutnya kita berkumpul ini hanya kerana Allah saja dapat ilmu. Tapi tak ada masalah, boleh juga niat untuk nak mendapat SPL KPM 3 jam kredit kehadiran pun boleh juga, tak ada masalah. Dia boleh, sebab kita nak juga hasanah fil dunia, hasanah fil akhirati hasanah. Tapi semayang dia mesti mutlak kerana Allah. Kalau buat selain saja, dia tak akan dapat khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dapat kualiti dan juga khusyuk dalam semayang ini, mestilah minat dengan semayang. Orang yang minat akan nampak kesungguhan. Kita sehari kita semayang, sehari Allah Ta'ala beri pada kita 24 jam. 24 jam ini bersamaan 1440 minit. Rata kita semayang lebih kurang dalam 45 hingga 50 minit saja. Maknanya kita hanya perlu lebih kurang 3% saja daripada 24 jam yang Allah telah peruntukkan untuk kita. Sebab itu orang yang tahu bahawa semayangnya ini tidak sebanyak mana yang nikmat selain berbanding nikmat yang Allah Ta'ala beri, dia akan buat dengan yang terbaik. Sedangkan kita solat subuh yang kita lakukan pada pagi tadi, 26 hari bulan Mac tahun 2021, itulah sekali saja peluang kita akan buat.
Walaupun esok ada solat subuh, tapi esok solat subuhnya adalah solat subuh 27 hari bulan Mac. Tidak ada lagi sembahyang subuh 26 hari bulan Mac sampai bila-bila. Artinya setiap hari kita hanya ada satu peluang saja untuk melakukan apa juga ibadah. Dan hari nanti kita akan melakukan solat Jumaat. Solat Jumaat 26 Mac hanya datang sekali saja seumur hidup. Dia tak akan datang lagi sampai bila-bila. Solat Jumaat minggu depan itu sudah jadi waktu yang lain, tarikh yang berbeza. Sebab itu buatlah yang terbaik. Ada orang dia kalau dia sudah minat, dia boleh komit je, tak ada masalah. Sebagai contoh, ada orang minat Hindustan. Hindustan ni, ada lagi orang tengok Hindustan sama sekarang. Hindustan ni tuan-tuan, cerita dia bukannya sekejap macam drama orang putih 40 minit sejam. Cerita dia 2 jam. Padahal sampai 2 jam lebih. Ada sampai 3 jam pun luar biasa sekali. Tapi kenapa ada orang boleh tengok dari mula sampai habis? Sebab minat. Minat. Dia boleh tengok dan dia boleh menangis kalau hero kalah, menangis. Orang jahat menang, dia marah. Artinya dia bawa emosi di dalam cerita Hindustan itu. Apa sebab? Minat. Cuba ajak orang tak minat tengok Hindustan, tengok Hindustan. Baru mula dia dah ngutuk lah. Alah, kuatlah menipu cerita Hindustan. Memanglah cerita Hindustan menipu. Hero pakai baju putih, melawan 10 orang, satu foto pun tak ada. Memanglah menipu. Tapi bagi orang yang minat, penipuan itu bagi dia okey je, dia tak ada masalah. Apa juga cabaran, orang kutuk, orang kata kau ni spesies terancam lah, dah tak ada orang nak tengok Hindustan zaman sekarang, orang tengok Korea lah mereka. Tapi kerana dia minat, dia tetap akan tengok juga, walaupun benda tu panjang, 2-3 jam kadang-kadang. Sama juga bola. Tuan-tuan yang tak minat bola, baik tidur ya, malam-malam dia sibuk macam orang lain, up status lah cerita Liverpool menang, Liverpool kalah. Dah kalau dia menang ke dia kalah ke, benda awak dapatnya selai jersey pun dia tak bagi hadiah ke kita kalau dia menang ke apa. Tak, kita melompat bagi darah tak apa ha? Sebab kita tak minat. Cuba orang yang minat masuk gua dia, kalah masuk gua, kalah masuk gua, sebab dia minat. Apa beza nikmat solat dengan khusyuk solat? Ini juga menarik untuk kita bincangkan. Dia sama macam perbezaan khusyuk makan dengan nikmat makan. Orang khusyuk makan adalah orang yang makan dengan penuh kesyukuran, penuh asyik, penuh berselera. Tak peduli dah apa yang ada di sekeliling dia. Orang nak lalu lalang, melantak langkah. Dia tak kira walaupun roti yang dia makan tu roti keras, ataupun mungkin dia makan tu sambil menangis pula. Sebab dia terkenangkan orang lain yang tak dapat senikmat dia pada masa itu. Itu orang yang khusyuk makan. Adapun orang yang nikmat makan ni pula, orang yang makan sambil tengok TV, sedar-sedar makanan dah habis. Walaupun makanannya sedap, tapi tak terasa prosesnya itu, maka dia akan tak terasa nikmat makan sebab asyik melayan cerita dalam televisyen. Sebagai penghujung lah, saya ingin kongsikan kepada hadirin hadirat sekalian petua yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Pertama kata dia, untuk solat yang berkualiti, khusyuk dan yang bagus, pertama sekali hudurul qalbi. Hudurul qalbi ni menghadirkan hati ketika solat. Kalau bahasa moden sekarang ini dia panggil setkan minda dan juga emosi. Ada beberapa kaedah. Pertama, dalam kita nak setkan minda ini, tetapkan minda kita. Sebagaimana kata Ibnu Umar, "Idza wada'a 'asha' ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha'i wa la ya'jal hatta yafrugha minhu." Hadis Bukhari. Kalau makanan telah disediakan, janganlah kamu semayang dulu, melainkan makan dulu. Jangan terburu sebab akan mengganggu kualiti. Artinya, kita telah pun menetapkan minda, kalau kita semayang, makanan dah ada, maka semayang kita akan rosak. Macam mana nak khusyuk? Makanan dah ada. Jadi, buangkan perkara-perkara yang boleh merosakkan khusyuk. Yang kedua, tumpukan kepada diri kita sendiri saja. Jangan sibukkan pada yang lain. Walaupun tadi kita bawa contoh, ada orang semayang nampak kuku orang panjang, dia nampak telekung orang warna pink, warna biru, macam-macam. Mungkin ada pelayar kita yang menegur, takkan semayang kerja asyik menengok orang ni. Kan semayang kan, kalau tak menengok orang kan batak bakruh pula semayang, main tutup mata pada mula sampai habis.
kod mana pun nampak. Mata melihat, hidung membau, telinga mendengar. Semayang di Mekah, burung terbang pun kita nampak, semuanya kita nampak dan bermain dalam fikiran. Tetapi untuk nak menghilangkan perkara-perkara itu, tumpukanlah saja pada diri sendiri. Walaupun banyak benda yang berlaku di sekeliling kita. Umpama pelari maraton. Seorang pelari maraton yang hebat, dia berlari, dia hanya fikir diri dia sendiri. Yang kedua, dia kena kurang kesilapan. Dan yang ketiga, dia mesti usaha untuk menang. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW, dia duduk bergurau dengan keluarga. Masuk waktu semayang, dia berubah menjadi satu orang yang kami tak kenal. Seolah-olah dia jadi seperti orang lain. Seolah-olah begitu. Dia terus berubah, serius, sebab dia nak pergi semayang. Dia tumpukan kepada diri dia sendiri. Sebab secara fitrah biologi, emosi saraf autonomik akan terangsang bila emosi kita ketakutan ataupun gementar. Contoh, orang yang masuk dewan exam, dia ada satu gementar tu ada. Orang yang nak pergi temuduga, KPSL, naik pangkat dan sebagainya, gementar itu ada. Walaupun kita dah biasa bercakap depan orang. Orang yang menghadap VVIP, orang besar-besar, gementar itu ada. Walaupun kita pun belajar silat juga, tapi tak boleh. Jumpa orang besar ni, dia ada daulat dia. Nama siapa? Cakap patik pun tak lepas kadang-kadang. Sebab kita ada gementar itu ada. Begitulah Nabi dan para sahabat. Bila masuk waktu semayang, dia ada kegementaran itu. Bila nak mulakan berkomunikasi dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciptakan mood sebelum solat. Sebagaimana di dalam sukan, atlet dia akan buat warm up. Pelumba Formula 1, mereka sebelum berlumba sebenar, mereka akan berlatih buat beberapa lap pusingan. Bahkan 2 hari sebelum perlumbaan sebenar pun, memang ada dipanggil untuk pemanas kepada track. Dia akan pusinglah beberapa lap. Sama juga orang main golf, dia takkan terus pergi dekat green. Dia akan berlatih pukulan di driving range dulu. Dia akan pukul 100 bola. Apa tujuan? Warm up. Itu dalam psikologi sukan, 2 minit pertama sebelum game sebenar adalah waktu yang sangat kritikal. Sebab itu seorang golfer, dia akan bertafakur di tee box sebelum dia nak menghayun driver. Maka sama juga kita solat. Apakah warm up kepada solat kita? Qabliyah, tahiyatul masjid, solat wudu, ini semua warm up kita. Ataupun membaca surah An-Nas sebelum kita nak semayang. Ada membaca beberapa ayat. Yang keempat, yang terakhir, kawallah pernafasan kita. Dalam seminit, manusia menarik dan menghembus nafas 10 hingga 15 kali tanpa sedar. Tuan-tuan yang sedang dengar ceramah ini, semua tengah involuntary breathing. Kalau kurang atau lebih sangat cepat daripada itu, tuan-tuan kena buat swab test. Something wrong. Itu ada masalah. Menurut kajian, kalau kita tarik nafas dalam-dalam dan kita tahan selama 8 saat dan kita lepaskan perlahan-lahan, boleh merilekskan otak. Maka kalau kaedah itu dibawa dalam semayang, kita solat tarik nafas. Di dalam beberapa pembacaan, contoh doa iftitah. Sebelum membaca Allahu Akbar kabira, tarik nafas dulu. Tenang. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Lepaskan. Wajah tuas, tenangkan. Fatihah sebelum bismillah, tarik nafas. Sebelum iyyaka na'budu, tarik nafas. Sebelum siratal ladzi, tarik nafas. Kalau itu cara kita buat, insya-Allah solat kita akan jadi lebih khusyuk lagi. Ya, Assalamualaikum Datuk. Saya Cikgu Zarifah dari SJKT Jalan Tajur, Kota Tinggi, Johor. Soalan saya, macam mana kita nak buat kalau nak bagi anak-anak murid saya ni rajin nak solat? Maksud saya macam kalau dia nak solat tu, dia rasa seronok. Kalau macam bangun subuh tu, dia rasa seronok nak solat. Sebab kita budak-budak kan. Macam mana tu, Datuk? Itu soalannya. Terima kasih. Terima kasih kepada cikgu yang bertanya. Tidak adalah cara yang terbaik melainkan pendidikan. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari. Kalau anak tidak dilatih, kalau besar kita akan letih. Dengan anak janganlah alpa, supaya malu tidak menimpa. Bila banyak berlebihan suka, itulah tanda hampir duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak menjadi manusia, ditunjuk dia ajar sehabis daya.
Supaya anak hidup selamat, ditunjuk, diajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecil dididik, besarnya diajar. Anak dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun. Sebab itu, dalam nak mendidik anak-anak pelajar kita ini semayang, ajaklah mereka semayang, bukannya menyuruh mereka semayang. Sebab itu Nabi dalam bab semayang sangat tegas. Ada masa mengajak, ada masa dia memukul. Sebab benda ini perlu dididik dan disuruh lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi. Allahu a'lam.